Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benar cinta. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, susunan Amirul Mukminin fil Hadis Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sebelum daripada kita baca kitab kita akan baca dulu niat menuntut ilmu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Kita masih lagi berbicara tentang hadis-hadis berkaitan dengan solat berjemaah dan banyak hadisnya tentu sekali. Dan pada pengajian yang lepas kita ada bacakan satu hadis tentang solat yang ramai lebih baik daripada solat yang sedikit, kan, hadis nombor 23 pada minggu lepas. Dan bila kita berbicara tentang solat yang hanya ramai lagi bagus daripada solat yang tak ramai ataupun yang kurang, walaupun kita sebutkan hadis tu pada minggu lepas, dia lebih kepada nampak macam secara mutlak, secara umumnya begitu. Tetapi sebenarnya ada juga pada waktu-waktu yang tertentu solat yang sedikit itu lebih afdal. Ada juga kan. Hanya walaupun ialah kita kata memanglah secara umumnya memanglah kalau jemaahnya ramai lagilah bagus daripada jemaah yang sedikit. Tetapi ada waktunya jemaah yang sedikit itu lebih afdal daripada jemaah yang ramai. Bila contohnya apabila jemaah yang sedikit tu tak semayang dengan sebab tak adanya kita. Jadi biasanya bagi orang lelaki lah jadi imam, dan bila dia tak ada, maka diorang pun tak semayang berjemaah. Diorang semayang juga, tapi diorang tak semayang berjemaah. Sebab apa? Tok Imam tak ada. Contohnya. Sebab apa? Tok Imam nak pergi masjid yang ramai orang. Kan? Tok Imam pun nak kejar juga fadilat orang ramai. Jadi dia pun pergi ke sana. Habis dia punya tempat tak ada orang semayang. Tak ada orang semayang berjemaah. Jadi ketika itu imam tu sebenarnya lebih afdal dia semayang dekat tempat yang sedikit. Sebab dia nak make sure dia orang tu berjemaah. Dan kemudiannya selain daripada tu, contohnya imam solat yang ramai tu, yang jemaah yang ramai tu, imam itu fasik ataupun ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang tak dikafirkan. Contohnya Syiah ataupun Mujassim. Mujassim Wahabi yang ekstrim ni, yang menjisimkan Allah Ta'ala. Jadi
kalaulah contohnya tu imam tu macam tu, maka lebih afdal kita semayang di tempat lain walaupun yang kurang, yang tak ramai orang. Yang ini ramai. Sebab kadang-kadang bacaan dia sedap. Tapi tu imam tu samsing. Contohnya. Dan fasik. Tu imam kaki nombor ekor. Memang ada. Kan? Jadi, tapi suara sedap. Bacaan dia sedap. Dan ramai orang semayang dengan dia. Sebab bacaan dia sedap. Tapi ada satu lagi masjid, tak ramai orang. Sebab tu imam dia bacaan dia tak sedap. Tapi tu imam tu bagus. Kan? Orangnya soleh. Maka lebih baik pergi pada masjid yang tak ramai orang tu. Jadi hadis nombor 23 ni, kita tak boleh ambil secara mutlak. Kan? Begitu juga, selain daripada tu, kata para ulama, adalah apabila tu imam itu berbeza mazhab dengan kita, kalau sampai menyebabkan kita jadi keliru, kita jadi pening, maka lebih baik pergi pada jemaah yang sedikit yang imamnya sama mazhab dengan kita. Ini untuk lebih kepada kita mudah untuk solat, lebih khusyuk dalam solat kita, tak adalah berfikir-fikir dan sebagainya. Selain daripada tu, imam yang masjid yang ramai orang itu, bacaan dia cepat sangat. Kita pula bacanya pelan. Kan? Patutlah ramai orang. Dia baca laju. Macam sembahyang tarawih. Kan? Dia cepat je habis. Yang masjid sana lambat. Jadi kita pun pergi tengok, ramai orang, ustaz kata yang ramai lagi afdal, kan? Tapi bila kita semayang dengan dia, terburu-buru, kita kelang kabut. Orang lain mungkin okey, orang lain mungkin bacaan dia laju, kita ni bacaan perlahan. Jadi jangan pergi situ. Lebih afdal kita pergi ke masjid yang lain, walaupun jumlahnya mungkin sedikit. Kemudiannya, jemaah yang sedikit itu sembahyang pada waktu yang afdal. Manakala jemaah yang ramai itu sembahyangnya waktunya lambat. Contoh, Zuhur. Zuhur dia ada waktu afdal, ada waktu yang harus. Kan? Masjid yang ramai orang itu ada program pada hari tersebut. Jadi sembahyang Zuhurnya pukul 2.30. Contoh. Jadi masjid yang tak ramai orang ataupun jemaah yang tak ramai itu semayang pada waktu afdal, iaitu lebih kurang. Contohlah, katalah Zuhur masuk pukul 1, dalam pukul 1 suku macam tu dia orang semayang, kan. Jadi tak apalah, kita semayanglah dekat tempat yang tak ramai orang itu, lebih afdal. Ini kita merujuk kepada masjid dengan masjid, ataupun bukan masjid dengan bukan masjid. Contohnya surau dengan surau, contoh kan. Kadang-kadang kan surau ada banyak, ataupun jemaah dekat dekat pejabat dan sebagainya, kan. Contohnya kita tengok yang sana pun semayang, yang sana pun nak semayang juga, tapi belum semayang lagi. Contoh, dia orang tengah meeting, yang ini semayang berjemaah tapi 3 orang aja. Yang tengah meeting ataupun tengah program ada 50 orang, kejap lagi dia orang semayang, kan. Jadi mana yang lebih afdal? Kita semayang je dengan yang sedikit tadi tu. Sebab yang tadi tu dia akan semayang kemudian, tak apalah, kita tak salahkan dia orang. Dia orang ada urusan dia orang, kan. Tetapi kita ambil jemaah yang sedikit ketika itu. Itu pengecualian kepada hadis yang ke-23 dalam buku merah. Okey, selesai. Kita pergi kepada hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Hari 24 dah. Dah, hari 24 dah. Cuma hari 23 tu penerangan dia, hari tu kita tak sebutkan. Hadis nombor 24 hari itu cerita tentang bagaimana seorang perempuan boleh menjadi imam kepada jemaah dalam rumah dia sendiri, maknanya sesama orang perempuan. Jadi yang itu dibenarkan dan kita pun dah bincangkan panjang hari itu. Dan hadis yang ke-25 dah baca juga.
Belum. Okey. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibn Ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Dia ada salah baris. Perasan tak? Saya baca tadi lain sikit. Kat mana? Siapa yang alert telinga dia, dia boleh perasan. Ha? An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibn Ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Istakhlafa ibna ibna bukan nu. Dalam kitab ni nu kan, baris depan. Sepatutnya baris atas, sebab maf'ulun bih mansub itu baris atas. Istakhlafa ibna Ummi Maktumin ya ummun nasa wa huwa a'ma. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menjadikan gantinya akan Ibnu Ummi Maktum jadi imam orang padahalnya ia seorang yang buta. Okay, hadis ni dibawa oleh Syekh Ibn Hajar juga sebab nak menceritakan pertamanya, ya betul bahawasanya bolehnya orang buta menjadi imam, dan ini adalah pandangan jumhur ulama termasuk dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi Syekh Ibn Hajar pun bawalah hadis ni sebagai dalil kita, sebab ada juga mazhab lain yang kata orang buta tak boleh jadi imam. Contohnya mazhab Maliki, dia kata orang buta tak boleh jadi imam. Jadi dia kata kecuali apa dia? Kecuali dia seorang je yang boleh baca, jemaah semua tak kerti baca. Jadi baru dia boleh jadi imam. Maknanya special case betul-betul lah baru orang buta boleh jadi imam. Itu mazhab dia orang. Tapi mazhab Syafi'i kita mengatakan, dan juga majoriti ulama mengatakan boleh bagi orang buta menjadi imam berdasarkan kepada hadis yang ini. Dan inilah pandangan kebanyakan para ulama. Dan bahkan sebahagian para ulama mengatakan, macam contohnya Imam Qadhi Abu Ya'la, dia kata orang buta tu bagus jadi imam sebab dia lagi khusyuk. Dia tak nampak yang lain katanya. Tak apalah. Senangnya kenapa ada ulama yang kata tak boleh? Kerana orang buta dia tak nampak sekeliling dia. Jadi dia tak tahu apa yang berlaku dekat belakang dia. Kalau makmum tu ada isu, kan, dia tak perasan. Jadi oleh kerana itu lebih baik orang yang celik menjadi imam. Dan dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya sebab berlakunya khilaf ini, maka menjadikan sebab lebih baik orang yang celik menjadi imam berbanding dengan orang yang buta. Sebab apa? Sebab ada khilaf. Jadi bila ada khilaf, keluar daripada khilaf itu lebih baik. Maka lebih baik orang yang celik menjadi imam berbanding dengan orang yang buta. Yalah, Allahumma illa. Kadang-kadang kan kita nak juga. Contoh dulu kan kita pernah ada juara tilawah antarabangsa dari Kelantan tu yang buta. Jadi bacaannya sedap, masya-Allah. Adik tu baca memang sangat sedap. Dan tapi dia buta kan. Jadi mungkinlah sekali-sekala kita nak juga dia jadi imam, ataupun sembahyang tarawih ke, kan, kita ambil dia jadi imam. Jadi tak adalah salah. Kita bukan kata salah, sebab dalam mazhab Syafi'i kata boleh aja. Boleh. Tapi kalau ada pilihan, pilihlah yang celik sebab nak keluar daripada khilaf ulama. Itu lebih baik. Okey. Selesai. Habis mazhab yang kata tak boleh tu, dia tak baca hadis ni ke? Baca. Sekali lagi kan kita sebut. Mazhab yang kata tak boleh tu dia baca juga hadis ni. Cuma dia orang kata apa? Sebab Abdullah ibn Ummi Maktum itu dia special. Maknanya special case.
Nabi perintahkan beliau ni yang menjadi imam di Madinah. Waktu apa? Waktu sahabat-sahabat pergi berperang. Jadi Abdullah bin Maktum ni tinggal kat Madinah. Dia buta. Dia tak pergi perang sekali. Jadi dia yang paling hebat sekali di kalangan yang tinggal. Orang yang tinggal yang lain tu semuanya pun uzur-uzur belaka. Jadi dia ni walaupun dia buta, dia yang sehat. Dia yang bacaannya bagus. Jadi mazhab Maliki, walaupun dia kata orang buta tak boleh jadi imam, dia kata kecuali ada kes-kes tertentu. Jadi ni kira antara kesnya lah. Itu bagi mereka. Bagi mazhab Syafi'i dan juga jumhur, ambil hadis ni secara umum. Ini jadi dalil bahawasanya orang buta boleh jadi imam. Okey. Hadis yang ke-26, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Daripada sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sembahyanglah sekalian kamu atas yang menyebut la ilaha illallah, dan sekalianlah dan solatlah sekalian kamu di belakang orang yang menyebutkan la ilaha illallah. Dua sekali. Jadi solatkan orang yang sebut la ilaha illallah, maksudnya solat jenazah lah. Maksudnya jenazah yang beriman. Jadi jenazah yang beriman, kita solatkan dia, iaitu jelas. Kemudiannya, solatlah di belakang orang yang sebut la ilaha illallah. Maknanya, imam, kita boleh je semayang belakang dia, asal dia tu beriman. Walaupun dia mungkin orang yang tidak adil. Macam kita sebut tadilah, imam yang fasik, imam tu kaki nombor ekor, contohnya, kaki tikam. Semayang belakang dia sah. Cuma tadi kita sebut mana yang afdal. Kita tak sebut yang ni sah, yang ni tak sah. Bukan. Kita cuba sebut yang ni afdal daripada yang ini. Itu je. Maknanya semayang di belakangnya adalah sah. Dulu pun kita pernah sebut hadis sallu khalfa kulli birrin wa fajir. Sembahyanglah di belakang orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi tak kisahlah. Tak kisah tu bukan maknanya kita nak pilih orang yang jahat tu. Tapi kalau dah dia jadi imam, semayang aja belakang dia. Tak payah banyak songeh sangat. Kan? Tak payah banyak cerita. Semayang aja belakang dia. Boleh. Tak ada masalah. Okay, itu dalam mazhab kita lah. Mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Kita tak nafikan. Ada mazhab yang kata tak boleh. Ada mazhab kata, kalau orang tu pelaku dosa yang besar, berterusan buat dosa kecil, maka jangan semayang belakang dia. Jadi memang ada orang yang begitu. Okay. Dan hadis yang terakhir, idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'il imam. Hadis yang terakhir itu juga mudah dan kita dah pernah sebut sebelum daripada ni, iaitu semayang bila seorang daripada sekalian kamu semayang, imam tengah buat sesuatu, maka buat seperti dia dan qada'kan dan tamamkan, sempurnakanlah sembahyang kita. Okay, terus kita pergi kepada bab salatil musafir wal marid. Bab nyatakan segala hadis yang jadi dalil atas sembahyang musafir dan sembahyang orang yang sakit. Hadis ni menerangkan tentang solat orang yang boleh adanya rukhsah lah kan. Musafir dan juga orang yang sakit. Ada keringanan-keringanan bagi orang-orang ini. Kan contohnya solat musafir ada qasar. Contohnya kan ada qasar daripada 4 jadi 2. Dan safar permusafiran dan sakit ini kan adalah perkara yang susah. Jadi bila susah, ada satu kaedah dalam fiqh sebut al-masyaqqatu tajlibut taysir.
kesusahan akan menarik kesenangan. Maknanya kena buat jugalah kesenangan. Ataupun ada perkara yang mudah yang akan jadi. Maknanya adanya rukhsah. Okay, contohnya lagi dalam kaedah lain, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat boleh mengharuskan benda yang haram. Macam makan babi ketika kebulu. Nah, jadi darurat menyebabkan boleh. Kalau darurat baru boleh. Tak darurat tak boleh. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala nakkan senang untuk kalian. Allah Ta'ala bukan nakkan kepayahan pada kalian. Jadi bolehnya solat qasar. Bila kita sembahyang 4 rakaat asar, zuhur tu, zuhur asar, kita boleh jadi 2 rakaat saja. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isyak. Dan solat musafir ini, solat qasar ini, dia punya hukum dia asalnya daripada Quran. Daripada Quran sendiri. Maksudnya dia bukan semata-mata hadis, ada macam ulama kata hadis ni sahih ataupun tidak ke, tak. Memang dalam Quran sendiri pun sebutkan wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Kalaulah kalian bermusafir, maka tidaklah salah pada kalian untuk qasarkan solat. Jadi memang ayatnya secara jelas sebut begitu. Ini surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa. Okey. Jadi kita baca dulu hadis yang pertama. Ini hadis-hadisnya. Tadi ayat Quran dah jelas dah. Memang boleh qasar. Maka hadisnya pula adalah An Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis salatu raka'atain fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar muttafaqun alaih. وللبخاري ثم هاجر ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya awal-awal barang yang difardukan sembahyang itu 2 rakaat. Maka tidak musafir atau masa musafir kemudian ditetapkan akan sembahyang musafir 2 rakaat itu dan dicukupkan sembahyang masa tidak musafir, yakni ditambah rakaat-rakaatnya jadi 4. Bersetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim, dan bagi riwayat Bukhari kemudian berpindah ia sallallahu alaihi wasallam berhijrah Nabi SAW. Maka difardukan 4 rakaat dan ditetapkan sembahyang waktu musafir atas yang pertama. Adanya yang 2 rakaat tadi. Dan menambah oleh Imam Ahmad melainkan sembahyang maghrib. Maka bahawasanya ia witir siang hari. Dan melainkan subuh. Maka bahawasanya dipanjangkan bacaan padanya. Okey. Jadi hadis ini sebenarnya dia jadi dalil bagi sebahagian para ulama yang mengatakan solat qasar ni, yang solat musafir ni, yang 2 rakaat ni, dia bukan diringkaskan daripada 4. Tetapi dia yang asal. Maknanya asalnya 2, lepas tu maknanya waktu dekat Mekah pun 2, waktu musafir pun 2 juga. Tapi lepas daripada tu baru 2 tu ditambah jadi 4. Maknanya yang asalnya 2. Jadi bukan dia dikurangkan, tetapi waktu berada bermukim itu yang ditambahkan. Jadi 4. Dan kalau kita perhatikan hadis ni bukan kata Nabi SAW. Kan? Hadis ni kata siapa? Sayyidatina Aisyah. Kan, this Sayyidah Aisyah yang cakap.
Daripada awal sampai habis tu Sayyidah Aisyah yang bagi tahu. Ni maka ulama berbeza pandangan, ada yang mengatakan ini adalah ijtihad, pandangan Sayyidatina Aisyah. Tapi ada juga yang mengatakan tak, ini bukan pandangan Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah memang tahu daripada baginda Nabi SAW. Memang Nabi yang bagi tahu kepada beliau. Jadi sebenarnya ini yang menyebabkan sebenarnya para ulama berbeza pandangan tentang hukum qasar dalam solat. Beza pandangan macam mana? Beza pandangan bukan boleh tak boleh, tapi beza pandangan pada wajib ataupun tidak. Kita kalau musafir, kita boleh pilih kan, yang kita belajar selama ni kan, kita boleh pilih nak semayang qasar pun boleh, nak semayang tamam 4 rakaat pun boleh. Suka hatilah. Kan? Sebab ingat wajib semayang 2? Tak kan? Kan ada yang rasa semayang 2 rakaat tu wajib kalau musafir? Tak ada. Kita boleh pilih. Nak semayang 4 rakaat boleh, semayang 2 boleh. Tapi of course lah, memang akan semayang 2 lah kan. Okay. Dah ada keringanan, betul tak? Okay. Tapi sebenarnya bukan sebab keringanan tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bila kita dah bermusafir lebih daripada 3 marhalah, maka memang lebih baik kita semayang qasar daripada semayang tamam. Lebih baik kita semayang 2 berbanding dengan 4. Yang ni pernah kita bincangkan dulu. Jadi bila kita sebut 2 lebih baik daripada 4, sedangkan 2 tu lagi sikit, tapi dia lebih afdal daripada 4. Okey, dekat sini sebenarnya salah satu sebab dia kenapa dalam mazhab Syafi'i qasar lagi baik daripada tamam, kerana khilaf inilah. Kerana mazhab Hanafi mengatakan wajib qasar. Maknanya bagi orang yang bermusafir, solatnya memang 2 rakaat. Kenapa benda ni berlaku? Kerana hadis ni. Hadis ini menyatakan yang asalnya 2. Lepas tu ditambah jadi 4. Jadi, bagi mazhab Hanafi, bagi orang yang bermusafir, dia balik pada yang asal. Maknanya sembahyang dia mesti 2. Bukan 4. Kalau kita kata 4, dikosarkan, dikurangkan jadi 2 kan. Jadi itu terpulanglah. Yang asalnya 4. Yang rukhsahnya 2. Bagi mereka tak. Ini bukan rukhsah. Mazhab Hanafi kata, ini bukan rukhsah. Ini memang asal. Jadi sembahyang zuhur bagi orang yang musafir memang kena 2 rakaat dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi macam kita sebut tadi, keluar daripada khilaf itu lebih baik. Jadi oleh kerana ada ulama yang mengatakan wajib solat 2 rakaat, maka kita lebih baik solat 2 rakaat berbanding dengan sembahyang 4 rakaat ketika bermusafir. Jadi janganlah pula kata tak apa, seorang yang nak solat 2 tu dia malas. Saya rajin, saya sembahyang 4. Jangan macam tu. Kan? Sebab memang lebih afdalnya sembahyang 2 daripada sembahyang 4 rakaat bagi orang yang bermusafir. Okey, dan dalam hadis pun Nabi SAW bagi tahu sebenarnya Allah Taala suka kita ambil rukhsah, seperti mana Allah suka juga untuk kita ambil azimah. Jadi tak ada masalah kan untuk kita ambil rukhsah. Dia bukan isu malas ke rajin. Memang Allah Ta'ala suka dua-dua. Ambil azimah Allah suka, ambil rukhsah pun Allah suka. Dan jadi beza dia tadi adalah satu pandangan yang mengatakan ini asal, yang majoriti ulama mengatakan qasar ini adalah rukhsah. Okey. Dalil mazhab kita apa dia? Walaupun hadis ni jadi hadis nombor 1 sekali, Imam Ibn Hajar bawa.
Kan kita sebut sebelum daripada ni, biasanya Imam Ibn Hajar bawa hadis yang pertama, hadis yang sesuai dengan mazhab. Jadi kenapa dibawakan hadis ni? Hadis ini sesuai je dengan mazhab kita, cuma cara dipahami. Yang penting hadis ni menceritakan bolehnya qasar. Itu dulu. Jadi oleh kerana itulah Syekh Ibn Hajar bawakan hadis ni dulu. Sebab hadis ni cerita pensyariatan solat qasar. Memang ada. Itu dulu. Asas dia adalah solat zuhur, solat asar dan solat isyak. Waktu musafir boleh dibuat dua. Cuma mazhab Hanafi diambil hadis ni dari sudut pandang mengatakan wajib. Kita pula ataupun majoriti ulama mengatakan sunat. Sudut pandangnya kenapa? Sebab dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, yang daripada surah An-Nisa, Allah Ta'ala bagi tahu tentang qasar ni. Allah kata fala junaha, tidak ada kesalahan. Jadi ulama kata bila tidak ada kesalahan, itu menunjukkan harus, dia bukan menunjukkan wajib. Maknanya tak salah pun kalau engkau nak sembahyang qasar. Tak salah. Maknanya bukanlah wajib. Kalau wajib, hendaklah kamu sembahyang qasar. Kan? Apabila kamu musafir, maka hendaklah kamu sembahyang qasar. Ayat tu tak sebut gitu. Ayat tu sebut, apabila kamu musafir, tak salah pun kalau kamu nak sembahyang qasar. Jadi daripada ayat inilah, ulama tiga mazhab mengatakan boleh untuk sembahyang qasar. Dia tak jadi wajib. Okay, kemudiannya dalam hadis ni sebut dikekalkan semayang musafir itu. Kemudiannya illal maghrib, kecuali solat maghrib, kerana ia adalah witrun nahar, dia adalah witir bagi waktu siang, witir siang hari. Okey, ini dipanggil illah. Maknanya tanda, bukti yang dinaskan sendiri dalam hadis. Maknanya sembahyang yang boleh dikasarkan ini adalah sembahyang yang nombornya genap, bukan nombornya ganjil. Dan ini sepakat semua ulama. Tak ada yang mengatakan sembahyang maghrib dikasarkan menjadi 1 rakaat setengah. Syariat kita memang macam tu. Apa pun bila diringkaskan, dia tak ada 3 jadi 1,5. Contoh, banyak syariat bagi hamba. Contohnya hamba ni zaman kita tak ada, jadi kita mungkin tak biasa bincang bab ni. Tapi bagi orang yang merdeka, dia boleh cerai sebanyak 3 kali. Yang kali ketiga tu dah tak boleh rujuk kan. Bagi hamba dia punya syariat dia kebanyakannya separuh. Jadi tak ada pula cakap hamba boleh ceraikan 1 talak setengah. Dia jenuh talak setengah macam mana kan. 1 talak setengah. Dia tak ada. Dalam bab munakahat, kalau kita belajar, bagi hamba dia ada 2 talak. Dia tak jadi 1,5. Dia jadi 2. Jadi walaupun asalnya 3. 3 bagi 2 betulnya 1,5. Tak, dia jadi 2. Itu contohlah. Maknanya memang tak ada lah 3 dia jadi 1,5 tu, memang tak ada dalam syariat. Okey. Kemudiannya, kecuali subuh juga. Witir tadi maksudnya ganjil. Hanya ganjil. Okay. Kemudiannya illa as-subh. Juga kecuali subuh tidak ada qasar. Kerana apa? Disebutkan antara illahnya adalah kerana subuh itu dibacanya panjang. Dan sebenarnya disebutkan juga oleh para ulama, yang jelasnya adalah kerana tidak sabit dalam mana-mana hadis pun yang mana Nabi SAW ada mengqasarkan solat 2 rakaat jadi 1 rakaat. Kan? Okey, tentu sekali lah bila kita berbicara tentang musafir ini,
musafir yang kita maksudkan ni musafir yang bukan maksiat lah. Dan bagi orang yang musafirnya maksiat, tujuan dia maksiat, maka perbincangan kita dalam bab ini tak terpakailah pada dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia nak buat maksiat, mana boleh dia ambil rukhsah. Kan? Dia nak pergi buat maksiat. Lepas tu dia nak ambil rukhsah daripada Allah Ta'ala, keringanan daripada Allah Ta'ala. Memang tak lah. Mana boleh. Nah, jadi dia nak pergi merompak. Sampai dekat R&R, dia semayang. Semayang qasar, 2 rakaat. Tak boleh. Tak sah semayang dia. Kan? Dia kena semayang 4 rakaat. Sebab tujuan dia pergi tu maksiat. Kalau maksiat dalam perjalanan tu cerita lain. Ni soalan kan biasa. Tapi Ustaz, kalau dalam perjalanan balik kampung, sepanjang-panjang tu mengumpat aja kerjanya. Jadi berhenti ke R&R, boleh tak qasar? Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab rukhsah ni berkaitan dengan musafir itu sendiri, bukannya perbuatan ketika musafir tu. Yang tadi ni lain, musafir dia tu sendiri memang nak merompak. Jadi memang musafir dia tu sendiri salah dah. Perjalanan dia tu haram. Dan yang mengumpat waktu perjalanan tu, bukannya perjalanan tu yang haram. Perbuatan dia tu yang haram. Dan kalau perjalanan pergi tempat yang haram, setiap langkah tu haram. Dan dia berjalan nak pergi ke kelab malam, nak minum arak. Perjalanan dia tu jalan kaki, tiap-tiap langkah dia nak pergi ke kelab malam tu pun haram. Tak boleh. Dia kena patah balik. Dia kena bertaubat. Kan? Jadi macam mana perjalanan yang begitu nak ambil rukhsah pula? Sebab kau asasnya kau memang tak boleh jalan. Kau tak boleh pergi situ. Sekali tiba-tiba kau nak ambil rukhsah, memang tak kena. Tak boleh. Dia lain macam tu. Dia balik kampung. Kan? Tapi ialah dalam kereta, kan? Antara yang menyegarkan mata adalah mengumpat. Dia kata, mata terbeliak terus. Kan? Dia kata apa? Lagi hebat daripada kopi O tu. Kan? Jadi dia mengumpat. Berdosa. Mengumpat berdosa. Tapi berhenti ke R&R, semayang qasar. Boleh. Semayang qasar tu yang boleh. Mengumpat, bukan mengumpat boleh. Semayang qasar tu boleh. Okey. Jadi perbincangan kita daripada hadis nombor 1 sampai hadis yang terakhir dalam bab ni, semua ceritanya tentang benda yang boleh, bukan benda yang tak boleh. Sama juga macam sakit. Kalau sakit dia tu, contohnya dia kata, sebab apa dia sakit tu? Bukan sakit, mabuk contohnya. Orang yang mabuk, kata kenapa dia tak semayang? Sebab dia mabuk. Dia wajib qada. Kan? Dia tak ada rusah-rusah dah kat situ. Kau yang mabuk. Kan? Jadi jangan pula kata, tak apalah, saya jamak je lah. Kan? Kenapa? Pasal mabuk. Mabuk kenapa? Minum arak sendiri. Kalau mabuk laut lain. Kan? Ni memang betul-betul mabuk. Minum arak. Dengan sengaja. Tu tak ada rusah bagi dia. Mana boleh ambil rusah dalam keadaan macam tu. Okey. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar wa yutim wa yasumu wa yuftir. Rawahu Daraqutni wa ruwatuhu thiqat illa annahu ma'lul wal mahfuz an Aisyah min fi'liha wa qalat innahu la yashukku alayya. Akhrajahu al-Baihaqi. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW meringkaskan sembahyang dalam waktu musafir dan mencukupkan, dan puasa dan berbuka. Yang ini tak berpuasa. Telah meriwayatkan dia oleh Ad-Daraqutni dan segala rawinya orang-orang percayai kecuali bahawasanya ia buruk. Buruk maksudnya adanya illah maksudnya ada penyakit pada hadis ini. Ada penyakit. Maksudnya ada something wrong dengan sanad dia. Adalah isu pada sanad dia. Wallahualam, saya tak tahu apa masalah dia, tetapi ulama mengatakan
Maksudnya hadis ini dia ada isu lah. Bukan hadis yang kuat. Kemudiannya uh, yang dihafaz daripada Sayyidah Aisyah daripada perbuatannya dan katanya tiada susah bagi aku. Jadi maknanya Sayyidah Aisyah ada berpuasa kan, pada waktu yang musafir. Okay, jadi hadis ni cerita Nabi SAW waktu musafir ada sembahyang 2 rakaat, ada sembahyang 4 rakaat. Jadi hadis ni jadi dalil juga mengatakan sembahyang 2 rakaat itu tidak wajib. Dia boleh je nak sembahyang 4 rakaat. Tak mesti sembahyang 2, tak mesti sembahyang qasar. Kemudiannya bab puasa, boleh tak puasa bagi orang yang bermusafir. Kan? Cuma perbuatan Sayyidah Aisyah apa dia? Sebab hadis yang tadi ni lemah. Tapi yang dihafal daripada perbuatan Sayyidah Aisyah adalah Sayyidah Aisyah puasa. Sayyidah Aisyah puasa. Jadi Sayyidah Aisyah kata, apa dia? Ia tidak susah bagi aku. Innahu la yashukku alayya. Kan? Puasa tu tak susah untuk aku. Maksudnya okey je kalau aku nak puasa pun, tak ada isu pun. Puasa je lah. Lagipun dalam Quran pun sebut, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, lebih baik untuk kalian. Jadi, daripada sini dalil dalam mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama mengatakan kalau kita bermusafir sebenarnya kita ada pilihan. Sama ada nak qasar ataupun tidak. Sama ada nak berpuasa ataupun tidak. Ada ulama yang mewajibkan buka puasa kalau musafir. Jadi nanti dalam bab puasa kita akan bincang lah. Ni masih lagi dalam bab solat. Tapi dalam bab puasa nanti kita akan bincangkan. InsyaAllah. Jadi hadis ini sebenarnya jadi dalil bagi kita bahawasanya berpuasa ketika mana musafir boleh. Bukannya tak sah ataupun haram dan sebagainya seperti mana ada pandangan ulama lain. Okey, hadis yang berikutnya wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Rawahu Ahmad wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Taala suka didatangkan mudah-mudahnya sebagaimana dibenci didatangkan maksiatnya. Dalam satu riwayat sebagaimana suka ia didatangkan payah-payahnya. Tak bestnya ayat payah-payahnya. Kan payah, azimahnya. Okey. Azimah apa dia? Lawan kepada rukhsah. Azaim kan dalam bahasa Arab tu. Azaimuh. Kan? Antu'ta azaimuh. Azaim plural kepada azimah. Azimah ni lawan kepada rukhsah. Dia punya lawan dia, perkataan lawan dia. Jadi rukhsah keringanan, tu yang azimah, jadi payah-payahnya. Tapi maksudnya adalah yang asal dia. Rukhsah yang diringankan. Azimah ni yang asal. Yang kita sebut tadi, sembahyang 4 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Bagi majoriti ulama, sembahyang zuhur 4 rakaat tu dipanggil azimah. Sembahyang 2 rakaat dipanggil rukhsah. Nah, jadi satu dipanggil azimah, satu lagi dipanggil rukhsah. Orang Melayu kadang-kadang nama anak azimah. Kan? Anak pertama azimah, anak kedua rukhsah. Okay. Jadi dia sebenarnya bukan azimah tu, dia azimah kot. Yang hebat, yang besar. Besar bukan pada saiz. Azim maksudnya yang agung. Kan? Jadi azim untuk lelaki, azimah untuk perempuan. Ataupun juga maksud dia dengan huruf zai pun boleh juga. Azimah maksudnya yang berazam. Orang yang mempunyai azam. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Okey. Jadi hadis ini
Pertamanya, dia ada dua riwayat. Satu riwayat, Allah Ta'ala suka orang ambil rukhsah, mudah-mudahnya tu rukhsah. Dalam bahasa Arab, rukhasuhu. Rukhas plural kepada rukhsah. Jadi, Allah Ta'ala suka diambil rukhsahnya seperti mana Allah Ta'ala benci orang buat maksiat. Okey. Hadis ini, bila dimaksudkan dengan Allah Ta'ala suka, maksudnya Allah Ta'ala nakkan kebaikan. Allah Ta'ala nakkan kebaikan. Maksudnya bagi orang yang buat dosa, daripada susah, jadi senang. Berdasarkan kepada ayat yang kita baca tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nakkan senang untuk kalian. Allah Ta'ala tak nak susah pada kalian. Dan maka hadis ini menunjukkan qasar dengan tamam. Biasanya qasar lebih afdal. Dan mazhab Hanafi mengatakan wajib. Dan seperti mana Allah Ta'ala benci didatangkan maksiatnya, benci dekat sini ni, maknanya bukanlah kita kata makruh semata-mata. Kalau ada maksiat itu, jadi haram lah. Walaupun gunakan perkataan yakrahu benci. Benci ni boleh membawa makna haram, boleh membawa makna makruh. Dan yalah, kita tak nafikanlah hadis ini jadi apa, dalil mereka yang mewajibkan. Sebab lawan kepada haram, lawan kepada dosa, lawan kepada haram jadi wajib. Jadi kalau dibandingkan dengan yang haram, maksiat kan, maknanya lawan dia tadi itu adalah yang wajib lah. Sebab digunakan perkataan seperti mana. Seperti mana Allah benci yang, sekarang ni Allah suka yang dosa, seperti mana Allah benci yang maksiat. Dan kalau dah seperti begitu, dia punya lawan dia mestilah sama, dahsyat. Maknanya kalau yang ini haram, yang ini mestilah jadi wajib. Ini mazhab Hanafi. Jadi oleh kerana itulah salah satu dalil mereka mengatakan wajibnya orang yang bermusafir solat qasar. Bagi kita tidak. Bagi kita sebab diterangkan pula pada riwayat yang satu lagi. Riwayat yang bawah tu, yang sahih juga. Diterangkan maksud Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala benci itu. Allah Ta'ala suka seperti mana Allah suka juga kita buat azimah. Rusah dengan azimah, dua-dua Allah suka. Jadi riwayat yang kedua ni riwayat sahih. Jadi walaupun kita tak tolak riwayat yang pertama, tetapi riwayat yang kedua ni dia menerangkan pula maksud dia. Maksudnya bukanlah kata wajib, tetapi bagus. Allah suka. Nothing wrong maksudnya. Kalau kau buat rusah pun tak ada apa-apa. Bukanlah maknanya kau ni pemalas. Sebab zaman kita sekarang ada yang bagi alasan macam tu. Bila dia tak nak buat rusah, dia kata apa? Kan senang aja. Mayang je lampat. Apa kau malas sangat semai dua? Maknanya kau minum kopi lagi lama lagi. Semayang pun kau nak berkira. Dia guna ujak akal. Jadi bila dia guna ujak akal macam tu, macam betul juga. Jadi kita pun apa nak jawab? Kalau tak ada baca hadis ni, kita mungkin tak boleh jawab. Jadi habis banyak pun kita kata, dah Allah bagi rusah, ambil je lah. Nanti dia jawab balik, lah itu zaman Nabi, dia orang susah. Dia orang tak boleh lah berhenti lama-lama kat tepi padang, dekat padang pasir tu. Naklah naik balik ke unta jalan lagi. Kita selesa R&R kita, surau cantik, aircon lagi, contohlah. Jadi mayang je lampat. Kita pun dengar. Tergugat juga kita lah, kalau dia bagi hujah macam tu. Jadi sebenarnya kita kata hujah dalam menentukan hukum, dia bukan berdasarkan kepada akal kita yang lemah. Akal kita ni lemah nak fikir.
Jadi para ulama dah bawa keluar hukum untuk kita. Tinggal lagi kita ikut. Ni semua ada hadis dia, semua ada dalil dia. Bukannya ikut akal semata-mata. Kan ulama takkan hujah menggunakan akal semata-mata. Akal itu guna bukan tak berguna, guna akal untuk memahami. Okey, jadi dah fahamlah kat sini maknanya semayang 4 dengan semayang 2 tu tetap 2 tu lebih baik. Dia bukan jadi 4 lebih baik. Walaupun senang macam mana sekalipun untuk kita berhenti. Walaupun panjang masa untuk kita berhenti. Sebab ada juga yang sebut dulu waktu ni transit. Kapal terbang transit kat airport jauh, kat Dubai ke mana ke Qatar ke. Jadi bila transit kat sana, transitnya pula 4 jam contohnya. Jadi dia kata, tak apalah, kita semayang dalam 4 rakaat. Masa kan banyak. Masa kan banyak. Kalau kita semayang 2 pun, bukan kelang kabut nak naik kapal terbang lagi. Tak boleh pun. Itu salah faham. Itu maknanya salah faham. Kalau awak nak semayang lagi, semayanglah lain pula. Semayang sunat pula. Jadi kan manfaatkan masa tu untuk semayang sunat. Tak payah semayang isyak tu awak nak buat 4. Awak buat 2 je sudahlah. Lepas tu awak buatlah semayang-semayang yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya, soalan, kalau yang Ustaz sebut tadi, maksudnya afdal untuk semayang 2 rakaat, kita ambil rukhsah untuk qasar. Tapi ada statement mengatakan kalau dah qasar, maka tiada dalam sunat, solat sunat. Sebab buat apa lagi nak solat sunat? Sebab kalau tu baik buat 4 yang tadi tu. Statement tu lah. Tak. Dia bukan, itulah. Maksudnya, buat apa nak semayang sunat? Sebab dah buat qasar pun, yang 4 malah jadi 2. Buat apa nak semayang sunat? Jawapannya, sebab semayang sunat tu sunat. Jangan kau campur aduk kan. Ni semayang ni, yang ni semayang yang lain pula. Bukan maknanya bila semayang 4 tu jadi 2, maka semayang sunat dah tak ada. Bukan. Ni semayang yang berbeza. Semayang sunat tu tetap ada sebab namanya semayang sunat. Kan? Dia tak jadi makruh, dia tak jadi haram. Maka hukum dia tetap kekal sebagai sunnah. Nabi SAW semayang sunat tak waktu musafir? Semayang. Kan semayang sunat yang muakkad tu disebut salah satu makna kepada semayang sunat muakkad adalah sembahyang sunat yang Nabi tidak tinggalkan sama ada ketika berada di Madinah ataupun ketika bermusafir. Maksudnya Nabi tak tinggalkan sembahyang sunat muakkad. Sembahyang sunat witir, Nabi ada sembahyang atas unta ketika bermusafir. Ketika musafir, Nabi sembahyang atas kenderaan. Sembahyang sunat witir. Menunjukkan Nabi tak tinggalkan. Waktu sembahyang fardu, Nabi turun. Nabi tak sembahyang atas unta, Nabi turun sembahyang fardu. Tapi bila sembahyang witir, Nabi naik atas kenderaan, Nabi sembahyang witir. Itu menunjukkan sembahyang sunat, hukum dia tetap sunat. Walaupun kita sembahyang jamak, qasar ke apa, tetap sembahyang sunat tu hukum dia sunat. Ya. Ada pendapat mengatakan yang kita nak musafir, tapi kita sebelum musafir, mana kita dah masuk waktu. Contohnya Zuhur Asar kan, tapi dah masuk waktu, mana kata kita boleh buat tapi kena buat tamam, buat penuh. Dah start boleh buat penuh dan Asar tu qasar. Macam mana? Okey. Sebenarnya hadis banyak lagi lepas-lepas ni sebenarnya. Ada juga perbincangan tentang bila boleh solat tu, kat mana. Kan? Ada lagi hadis yang berikutnya sebenarnya. Hadis nombor 7, nombor 6, nombor 8 semua tu ada lah bincang tajuk ni. Tapi sebab dah tanya soalan, kena jawab lah. Dia dekat rumah lagi kan, dah masuk waktu Zuhur. Jadi dia nak jamak takdim. Dia buat Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, lepas tu baru dia gerak. Macam tu Okay, dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, dia tak boleh. Sebab sembahyang jamak hanya boleh dibuat apabila dia musafir. Jamak ni dalam mazhab Syafi'i hanyalah
bagi orang yang musafir ataupun orang yang ditimpa hujan. Jamak kerana hujan. Manakala Imam Nawawi sebut jamak kerana sakit. 3. Kan? Jadi musafir, adakah dia dikira sebagai musafir apabila dia masih berada dalam rumah? Jawapannya tidak. Kan? Jadi dekat rumah ni, kita cerita dia semayang kat rumah. Kita bukan cerita dia semayang kat RNR ni. Dia semayang kat rumah. Jadi pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh. Tapi ada pandangan lain dalam mazhab Syafi'i juga. Contohnya pandangan ulama-ulama yang dipanggil sebagai dari Khurasan dan sebagainya. Mereka mengatakan boleh sembahyang jamak itu ketika hendak bermusafir. Maknanya waktu dah nak musafir itu dia dah kira hukum musafir. Jadi dia jamak. Tapi dia tamam, tu confirm. Dia tak boleh qasar. Qasar hanya apabila dah melepasi sempadan. Mujawazatil balad. Jadi selagi mana dia belum melepasi, maka dia tidak boleh. Okey, jadi dalam keadaan macam ni, saya biasa cadangkan macam ni. Kalau susah sangat, kalau terpaksa, baru kita buat. Kalau tak susah, tak terpaksa, jangan buat. Kan? Contoh terpaksa macam mana? Contohnya naik bas. Bas tak berhenti waktu asar. Nah, contohnya. Katalah bas pukul 4 petang. Kan? Bas pukul 4 petang. Jadi kita nak semayang waktu asar tu nanti dia tak berhenti. Dia berhenti pukul 8 malam nanti boleh berhenti. Boleh jadi kan? Jadi kalau dia berhenti pukul 8 ke pukul 7 kan contohnya, dah maghrib baru dia berhenti untuk makan malam. Jadi kalau kita semayang, kalau kita tak semayang takdim tadi, kita nak macam dan stesen bas pula tak jauh daripada rumah. Kan? Orang Gombak, stesen bas terminal bas padu Gombak. Jadi macam mana? Kita tak keluar lagi daripada tempat kita. Jadi macam mana dia nak semayang? Bagi kita tu tak apalah. Jamak tamam ketika tu sebab dia tak ada choice. Tapi kalau dia ada choice, nanti akan berhenti ke RNR. Ataupun kalau dia naik kereta, boleh berhenti. Ataupun, kalau flight, biasanya kita tak bagi contoh flight ni sebab kecuali untuk orang Sepang lah. Sebab kalau kita dah sampai KLIA, kita jamak, tak ada masalah dah. Sebab dia dah keluar dah. Jadi, kalau terpaksa, ambil pandangan tu. Kan? Dah terpaksa ambil pandangan. Tak terpaksa jangan dah. Semayang je lah satu-satu. Maksudnya, ataupun kita takhir, ataupun takdim juga, tapi on the way. Boleh, tak ada masalah. Jangan semayang dulu, maksudnya. Gerak dulu. Kita gerak pukul 2 petang, kita berhenti ke RNR pukul 3, semayang je lah. Jamak, takdim, qasar. Boleh qasar lah sebab kita dah keluar dah. 1 jam takkan tak keluar lagi daripada kawasan kan. Kecuali traffic jam macam semalam lah. Kan semalam 2 jam pun tak lepas. Siapa yang kena tu kan. Dan macam mana kan jatuh orang tu kan. Jadi kalau dah 1 jam kita dah travel jauh. Jadi bila kita travel jauh, lepas tu kita jamak walaupun masih dalam waktu zuhur lagi. Boleh lah, pun masalah. Sebab kita dah keluar. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, sebab kebetulan baru ni kita ada perhimpunan Satu Malaysia. So, masa waktu solat tu, apa yang lebih afdal untuk menjadi imam? Adakah yang tamam ataupun yang kasar? Siapa yang lebih afdal jadi imam? Ya. Kalau kita semayang ramai-ramai, ada yang kasar, ada yang tamam. Ada yang sembahyang 2 rakaat, ada yang sembahyang 4 rakaat. Ya. Jadi siapa yang lebih afdal jadi imam? Bergantung dulu pada tempatnya. Kalau dekat masjid, maka imamnya jugalah jadi afdal jadi imam. Tak dia dalam bangunan? Kalau dalam bangunan, maknanya bukan kat masjid lah. Bukan dekat rumah orang. Bukan. Okey. Maka orang yang sembahyang qasar, dia tak boleh sembahyang belakang orang yang tamam kan? Dia sembahyang qasar 2 rakaat, dia tak boleh semayang di belakang seorang imam yang semayangnya 4. Jadi untuk memudahkan semua orang yang qasar tu boleh qasar, maka yang qasar lah jadi imam. Sebab yang tamam dia boleh ikut yang qasar. Yang qasar tak boleh ikut yang tamam. Yang 2 rakaat dia tak boleh ikut yang 4. Yang 4 boleh ikut yang 2. Lepas 2 rakaat dia sempurnakan lagi 2.
Kan? Maka lebih baik untuk membolehkan semua orang sembahyang qasar, maka imam yang qasar itulah yang jadi imam. Tapi kalau dekat masjid dan sebagainya, jangan pula. Kita musafir, kita jumpa dengan imam. Imam, saya musafir. Awak duduk belakang. Dia tetaplah dia jadi imam. Kita lah sembahyang 4 waktu tu. Janganlah sembahyang 2. Waktu tu kita tak boleh sembahyang qasar. Kita kena sembahyang tamam. Sebab imam sembahyang 4. Tamam. Satu, kalau kita dah sebelum musafir, di rumah kita dah masuk tu, tapi kita tak solat lagi. Kita keluar dulu, baru kita buat jamak. Maksudnya, katalah masuk waktu dah 1:1 tapi kita tak solat lagi, kita pergi keluar lagi dalam pukul 2 ke nanti baru kita solat Zuhur dengan Asar. Tapi makna kata dalam masa tu, Zuhur tu kita kena buat tamam dan Asar tu buat qasar. Boleh tak? Macam tu lah kan? Dua-dua boleh buat dua. Dua-dua boleh buat qasar. Boleh qasar. Tapi dia boleh. Masa di rumah dah masuk dah waktu. Okey. Ya. Boleh juga Boleh. Tak ada masalah. Sebab yang dikira kita boleh qasar ataupun tidak ini adalah keadaan ketika kita solat. Bukannya ketika kita mula bergerak ataupun ketika kita sampai. Tapi ketika kita solat tu, kita dalam keadaan musafir ataupun tidak. Jadi kalau status kita, waktu kita solat tu dalam keadaan musafir, maka kita boleh solat qasar. Kaedah dia gitu je. Simple. Jadi tak payah tengok pukul berapa kita gerak, juga tak payah tengok pukul berapa kita sampai. Sebab kadang-kadang mungkin kita sampai awal. Mungkin kita travel daripada luar, nak balik, kita sembahyang jamak takdim, zuhur asar. 2 rakaat. Sampai rumah pukul 3 petang. Belum asar lagi. Boleh ke? Boleh. Dah settle. Sebab kita sembahyang tu, sampai kita bagi salam, dalam keadaan kita musafir. Kalau kita tengah-tengah sembahyang, sampai destinasi, yang tu yang tak boleh. Yang tu kena sempurnakan lah. Contohnya macam orang yang duduk dekat pelabuhan. Rumah dia dekat pelabuhan. Kapal belayar tu dia tengah sembahyang. Kapal sampai kat pelabuhan, dia belum habis sembahyang ni. Jadi dia sempurnakanlah sembahyang dia. Janganlah qasar. Sebab dia dah sampai dekat kawasan rumah dia. Tapi ada pun kita yang memang tengah musafir, status kita masih lagi musafir. Jadi kita boleh Cuma saya nak betulkan, ada salah faham juga. Sebahagian asatizah kita dulu-dulu, moga Allah merahmati mereka dan kita pun dah dapat manfaat daripada mereka banyak sangat. Yang diajar adalah bila sampai dekat rumah tu, dia kata berhenti dulu dekat masjid yang dekat dengan rumah. Sembayang dulu. Sebenarnya tak. Sebab masjid dekat rumah, maknanya kita dah sampai dekat kawasan rumah kita. Jadi dah tak ada dah. Qasar dah tak ada dah waktu tu. Tak ada qasar dah bila dah dekat masjid rumah kita. Sebab masjid rumah kita tu qaryah kita. Dah dalam qaryah kita. Qaryah masjid ni qaryah kita. Kan? Jadi bila kita dah sampai, dah tak ada dah musafir. Kita bukan musafir. Jadi dah tak ada rukhsah musafir untuk kita. Jadi tak boleh sembahyang 2, kena sembahyang 4. Ustaz, betul ke maksudnya istilah qaryah tu sebelum sampai 10 km sebelum sampai rumah kita, 10 km tak adalah zat dia punya jarak ataupun macam mana? Okey. Dalam kitab dia hanya sebut khitatul balad, sempadan negeri. Sempadan negeri. Maksud negeri dekat situ balad, dia terlalu umum zaman dulu. Negeri Madinah dia kecil je. Bukan macam negeri Selangor. Negeri Madinah ni satu bandar je. Dan sangat kecil. Jadi kita tak bolehlah letakkan negeri tu maksudnya Selangor. Jadi sebahagian ulama letakkan negeri itu sebagai daerah. Daerah. Sebab apa? Sebab dalam kitab kadang-kadang diterjemahkan yang dimaksudkan dengan negeri adalah tempat yang ada
tempat yang mana orang duduk dekat situ dan dia ada pentadbiran dia sendiri. Dia ada mahkamah dia sendiri. Dia ada mahkamah dia sendiri. Dan biasanya dekat tempat kita, mahkamah merujuk kepada daerah. Yang paling bawah sekali, mahkamah session. Kan? Mahkamah daerah kan. Jadi, dia itu paling kecil dah tu. Kita tak ada mahkamah taman. Contohnya. Ngada-ngada betul. Jadi dia ada mahkamah daerah. Jadi satu daerah dikira sebagai satu negeri. Jadi sebahagian ulama sebut begitu. Sebahagian sebut ikut qaryah masjid. Sebab pada zaman Nabi SAW, masjid yang dikira adalah Masjid Nabawi. Walaupun ada masjid-masjid yang lain yang kecil-kecil, itu semua tak sembahyang Jumaat. Masjid sembahyang Jumaat hanya Masjid Nabawi, maka seluruh tu itulah yang dipanggil sebagai qaryah. Okey. Dan sebahagian meletakkan ikut jarak. Jarak apa dia? Nabi SAW hanya bersembahyang solat qasar apabila sampai dekat Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Dan Nabi sampai dekat Bir Ali, barulah Nabi solat qasar. Okey, jadi daripada hadis tersebut, dia tak ada dalam kitab kita ni. Tak ada. Okey. Jadi daripada hadis tu ulama kira jarak. Maka jarak dari Masjid Nabawi, rumah Nabi tu, sampailah ke masjid, sampai ke Bir Ali adalah 11 km. Jadi di Selangor fatwanya, begitu juga di Perak, jaraknya 11 km daripada rumah kita. 11 km ke mana yang kita pergi tu, tak kira lah utara ke selatan ke timur ke barat ke, 11 km. Dalam lingkungan 11 km tu masih lagi dikira tempat kita. Tapi kalau lebih daripada 11 km tu, barulah bukan lagi kawasan rumah kita. Di Selangor, wilayah tak fatwa macam tu. Ustaz, di wilayah tidak ada fatwa begitu. Di Selangor ada fatwa begitu. Di Selangor dan di Perak ada fatwa begitu. Ustaz maaf Ya. Contohnya kita musafir daripada sini ke Pulau Pinang. Dan kita balik, kita jamak lah kan. Tetapi sekiranya apabila kita sampai dekat qaryah kita, asar tu belum masuk lagi. Tu macam mana tu Ustaz? Belum masuk lagi? Belum. Okey. Tapi kita dah jamak lah tadi dekat highway tu. Bila kita sampai dekat rumah, kawasan qaryah kita, asar tu belum masuk lagi. Tadi kan saya dah bagi contoh tu. Yang saya confuse Ustaz. Itulah dia contoh yang saya bagi tadi. Sembahyang kita sampai rumah pukul 3 petang. Saya kata tadi. Tapi kita dah sembahyang jamak takdim kat RNR tadi. Boleh, tak ada masalah. Tak ada isu. Tak perlu sembahyang asar dah. Sembahyang asar kita dah sah. Sembahyang asar kita tadi dah sah dah. Kita buat dah tadi tu, sembahyang kita sah. Sebab dikira solat tu waktu statusnya tu, bukan waktu time dia tu nanti tu. Bukan kira time kita sampai tu. Ketika kita solat tu, perbuatan kita solat daripada kita takbir sampai kita bagi salam. Perbuatan kita solat tu, status kita apa waktu tu? Musafir. Selesai. Majlis sembahyang asar kita dah selesai. Tak payah nak qada-qada lagi pula. Nak sembahyang asar lagi sekali, tak payah. Dah sembahyang dah tadi. Aja sembahyang kita dah sah. Bila sembahyang dah sah, maknanya apa? Bebanan tu dah terangkat. Tanggungjawab tu dah terangkat. Jadi dah tak ada dah tanggungjawab untuk sembahyang asar dah. Dah selesai. Aduh. Ya. Bagus. Tak dari rumah kita. Kalau di Fatwa Selangor tu, maknanya 11 km perjalanan kita. Jadi kita tengok aja kita punya odometer tu. Maknanya kalau mana yang 11 km. Dia sebenarnya kalau rumah kita sepatutnya kita dah boleh tahu dah. Lepas daripada ni, cuba cek. Stesen minyak tu dah lebih 11 km ke tidak? Contoh. Kan, bagi orang Gombak nak masuk timur ni kan highway Karak. Okey, kalau dari sini pergi BHP dekat lepas tol Gombak tu lebih ke 11 kilo? Tak lebih. Maknanya tak boleh lagi jamak qasar kat situ. Contoh, kalau rumah dekat sini lah.
kan. Tapi kalau rumah dia dekat mana, contohnya, jadi tahulah. Oh, dia tak boleh kira keluar khairah kita tu, tak boleh pakai itu. Macam mana? Keluar khairah kita, khair apa? Dia punya khairah kita. Qaryah. Itulah, itu dikira keluar qaryah lah tu. Kadang-kadang tak sampai 11 km kan, dah rumah. Khairah dia macam masjid lain kat sana kan. Dia dekat je. Oh, kalau dekat je tak boleh. Tak boleh ya. Kalau dalam fatwa Selangor, dalam 11 kilo tu, maknanya masih lagi qaryah kita. Okey, lagi satu Ustaz. Sekarang kita sepatutnya kita boleh sampai dah. Tapi kita nak buat jamak qasar tadi, kita delay lewatkan. Sama ada kita mau pergi makan ke, atau pergi tempat lain jalan-jalan. Qasar buat selesai pun kita masuk balik ke rumah. Jadi boleh lah kita nak dapat. Sebelum kita, tapi dah musafir dah kan? Memang dah musafir. Okey, kalau memang dah musafir, kita balik dari Penang. Sebelum sampai Gombak, kan, kita baru dekat manalah, dekat Rawang. Rawang daerah ke Gombak, tapi adalah lebih lah 11 kilo kan. Ataupun Tanjung Malim ke apa ke contohnya. Kita lepak dulu Tanjung Malim tu. Sebab nak bagi masuk waktu solat. Jadi kita boleh solat jamak dulu, lepas tu baru kita gerak sampai ke rumah kita. Jawapannya boleh. Sebab kita masih lagi musafir dalam keadaan macam tu. Yang tak bolehnya macam mana, kita punya musafir tu jarak kita sebenarnya tak sampai. Jarak 2 marhalah yang kita akan bincang nanti. Bab 2 marhalah ni kita bincang lagi 2 minggu kot. So, jarak tak sampai 2 marhalah. Tapi sebab nak juga qasar tu, kita pusing. Kan? Ambil jalan jauh. Ambil jalan jauh sebab nak 2 marhalah. Yang tu tak boleh. Yang tu tak ada qasar. Beza yang tadi tu. Yang tadi ni memang kita musafir dari Penang. Cuma timing tu je kita tunggu kan. Jadi sebab apa? Nak sembahyang jamak qasar, nak mak takdim. Belum masuk waktu zuhur tak boleh jamak takdim lagi. Kalau kita terus dia sampai ke rumah, pukul 2 dah sampai rumah dah. Kan? Jadi kita fikir aku dah lah penat, kejap lagi aku nak tidur. Contohnya. Jadi ditunggu sikit dekat RNR bagi boleh lepas pukul 1. Dia pun sembahyang zuhur dengan asar, jamak takdim. Lepas tu dia sambung perjalanan dia pukul 2 sampai rumah. Dah selesai. Dia dah sembahyang dah tadi. Boleh, tu tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Ni dulu. Tak sampai 11 kilo. Okey. Itulah. Macam tadi dah sebut, terminal bersepadu Gombak. Bagi orang Gombak, terminal bersepadu Gombak tu dekat. Tak sampai 11 kilo. Jadi dekat terminal bersepadu Gombak tu, bagi orang Gombak, dia tak boleh nak jamak qasar kat situ. Okay? Jadi kalaulah terpaksa dia nak sembahyang jamak juga, sebab macam kita sebut tadi, contoh bas tak berhenti dekat RNR, maka kita kata dia buat jamak tamam, jangan buat qasar. Dia buat 4 dan 4. Sebab dia belum melepasi sempadan. Jadi bila dia belum melepasi sempadan, dia tak boleh qasar. Itu confirm. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini soalan mengenai dengan solat jamak takdim dengan takhir. Jadi mana yang lebih afdal? Maksudnya saya dah keluar rumah, ada ke utara, sampai tol Sungai Buloh, ajaklah sampai kampung kan solat takhir. Jamak takhir. Macam mana? Mana okay. lebih afdal? Takdim ataupun takhir, mana lebih afdal? Hadis nombor 8. Okey. Saya terus cari kitab. Okey. Memang ada. Tapi sebab jam menunjukkan dah dekat pukul 11, saya tak jawab dulu saya tak jawab tu dulu. Saya jawab nanti. Tadi nombor 8 nanti InsyaAllah. Sebab tadi boleh lagi. Walaupun hadis tu nanti kita bincang, tapi masih okey lagi. Tapi sekarang dah dekat pukul 11, tak boleh lah. Cukup lah. Setakat tu insyaAllah. Bila nampak soalan banyak pergi kepada dah hadis-hadis yang berikutnya tu, jadi maknanya Ustaz, minta maaf. Satu je. Yang tadi tu, kan Ustaz kata fatwa tu 2 negeri, Perak dan Selangor. So negeri yang tak ada fatwa 11 km, kita ikut mana? Yang tak ada fatwa 11 km?
Fatwa wilayah contohnya. Wilayah dia cuma sebut keluar daripada daerah, itu je. Dia belum didetailkan. Ada cadangan kepada pihak Jawatankuasa Fatwa Wilayah untuk spesifikkan kepada qaryah masjid. Qaryah masjid. Jadi masjid punya qaryah. Tapi kalau dah dispesifikkan kepada qaryah masjid, dia jadi kecil lagi daripada 11 kilo. Sebab masjid kita banyak. Qaryah masjid kita jadi lagi dekat sini. Masjid Ridwan, qaryah masjid dia sampai mana je? Kan? Seberang sana UK Perdana dah qaryah masjid lain dah. Itu dah kira keluar daripada kawasan dalam pandangan yang nak dikeluarkan di wilayah. Tapi belum lagi lah. Kalau Selangor masih lagi kekalkan yang 11 km. Bukan kekalkan pun, baru lagi sebenarnya fatwa 11 kilo ni. Dan baru beberapa tahun yang lepas. Okay. Bagi saya pandangan yang 11 kilo tu dia agak bagus dari sudut tak bermudah-mudah sangat, tapi tak susah. Tak susah sangat. Dia agak sederhana lah. Kalau keluar daripada qaryah masjid dia macam terlampau bermudah sangat. Dekat sangat. Kan qaryah masjid kita ni dia kecil-kecil sangat sekarang ni. Jadi yang 11 kilo tu dia agak sederhana lah. Dia tak terlalu susah, dia tak terlalu mudah. Dan senang nak kira. Qaryah masjid ni pun kadang ramai orang tak tahu. Kan, berapa ramai orang qaryah masjid UK Perdana bila nak minta cop nikah datang Masjid Ridwan. Sebab dia ingat Masjid Ridwan qaryah dia. Contohnya. Ataupun Masjid Khairiyah. Kan, jadi ramai je orang confuse. Sebab kadang-kadang rumah dia dekat lagi dengan Masjid Ridwan. Tapi rumah dia qaryah Masjid Khairiyah. Ataupun Masjid UK Perdana. Ataupun yang belah sana pula ada Masjid Bukit Antarabangsa. Jadi ramai je confuse. Sebab dia bukan kira mana dekat. Dia bukan kira masjid paling dekat. Qaryah ni kan dia sempadan, dia garisan. Mana boleh kira paling dekat. Jadi itu juga antara isu dia lah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Seperti biasa anak-anak Tafiz Ridwan menjalankan kutipan derma untuk tabung aktiviti pengimarahan dan pembangunan Masjid Ridwan. Dan satu lagi pengumuman, minggu depan hari Rabu saya tak ada di sini. Jadi kuliah kita yang berikutnya insya-Allah yang bersama dengan saya pada 3 hari bulan 12. Maknanya 2 minggu lagi. Kerana esok insya-Allah saya pergi ke Mekah menunaikan umrah. Esok 20 hari bulan. Jadi kuliah kita berikutnya adalah 2 minggu lagi lah. Kan? Iaitu pada 3 hari bulan 12. InsyaAllah. Masjid akan umumkan kalau ada pengganti untuk minggu depan. InsyaAllah. Mana? Baru keluar. Dah umum dah tadi.